Apa khabar semua? Musim terbaharu warna Ramadan ini menemui anda sekali lagi. Selamat berpuasa, Fiza. Selamat berpuasa, Suzairi. Semoga Ramadan kali ini lebih mendamaikan dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita, ya. Betul. Mari kita duduk. Penonton, sementara anda di rumah menantikan waktu berbuka, kami berdua akan menemani anda dengan sajian dan paparan yang menyeluruh, menyiapkan minda, mendamaikan jiwa dan mencerdaskan tubuh pun ada. Wow, pendekatan holistik nampaknya warna Ramadan kali ini, ya. Antara paparan menarik termasuk tip gaya dan hias rumah dalam segmen gaya. Segmen Sembang pula menyuntikkan pedoman dan panduan yang boleh dijadikan pegangan sepanjang Ramadan. Tapi sebelum kita melangkah ke segmen-segmen tersebut, saya nak buka selera anda dengan segmen Hidang. Saya dengar tetamu undangan awak untuk episod 1 ni agak riuh dan kecoh dalam dapur hidang ni, ya. Ya. Apa sebenarnya disediakannya? Ini dia satu hidangan yang cukup menarik bagi anda yang adventurous. Mungkin boleh cuba. Apa kata sekarang kita jenguk ke dapur Hidang. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang kita ke segmen Hidang di mana kita tampilkan para selebriti dan personaliti untuk memasak. Apa khabar? Baik. Sihat? Sihat. Ini hari pertama kita berpuasa ni, janganlah buat semua penonton keliru, ya. Oh, Siapa host kat sini? Tak ya host. Tak ya. Saya payung host saja. Okey. Penonton, hari ini seperti biasalah kita akan jemput kawan-kawan saya ni untuk kata orang tu share, kongsi resipi. Jadi hari ini nak kongsi apa? Oh, ini saya nak kongsi masakan yang istimewa. Nasi lemak cauliflower atau bunga kobis atau kobis bunga. Mula-mula kobis bunga ni kita nak kena hancurkan dulu. Kalau ikutkan saiz ini, saya pandang sekali 500 gram. 500 gram. Yang batang-batangnya perlukan ke tidak? Kalau boleh hilangkan batang dia tak perlu. Okey. Sebab apa, nanti kita nak masuk ke dalam pemproses makanan ataupun food processor. Jadi ini akan jadi dia punya bahan utama dia. Okey. Bahan utama dia ini merupakan nasi dia. Kita panggil nasi tapi sebenarnya bukan nasi. Alright. Jadi Okey. Berapa halus kita nak buat? Dia jangan halus sangat. Dia kena kasar-kasar sikit. Dia nak kena rasa macam nasi sikit. Sekarang kita gunakan yang ini. Minyak kelapa ni ialah 1 sudu besar. Ini kita masukkan ni halia. 3 iris halia. Bawang merah. 2 biji sudah. 2 biji. Bila dia nampak, dia dah mesra kan? Antara bawang dengan halia tu dah tak nampak bezanya. Maknanya mereka telah pun bergaul bebas. Baru kita masukkan tu. Satu-satu semua? Sama sikit, sentak Semua je. sekali, ya? Letak je. Daging ni kita kasih lembut sikit dan kita kasih aroma dia lebih tambah. Kita tambahlah dengan santan. Okey, santan kita campurkan. Ini kira 3 sudu besar lah. Sudu besar. Bila kita dah campur-campur gini, kita ada lagi tu daun-daun hijau tu. Ini nama dia daun pandan. Ya, Okey, satu cukup. Oh, satu cukup. Okey. Ini garam Himalaya. Kita cakap secubit rasa. Cubit macam gini lah. Ni kan? Oh. Sekejap, saya letak gini ya. Nampak? Pegang sekejap pun bisa. Boleh? Nak buat apa ni? Action lah, penuh-penuh. Cik. Ada orang cakap kau nak masak tu biar senyum. Kena senyum je. Ini yang isteri saya kata, kalau boleh bang, jangan masak lah, kata. Bau macam nasi lemak betul lah. Betul kan? So baik-baiknya macam ini. Jadi dia kering, walaupun nampak macam nasi, tapi bukan nasi. Dan dia tidak mengandungi sebarang karbo yang terlebih. Ya. Dan Okey, dah sedia ni? Ini dah sedia. Siap. Mari kita goreng-goreng. Okeylah, 2 kaki ayam. 2 peha ayam. Oh ya, tak ya. Kalau kaki Betul. kecil je. Kunyit ni kalau kita nak gunakan, tengoklah. Kalau ikut cita-rasa kita. Nak tebal sikit pun boleh. Tapi kalau nak kurangkan pun boleh. Masuk semua, ya? Kunyit. Ya, kita kunyit. Lepas tu garam. Garam. Setengah tu je cukup Setengah cukup. Jadi taruhlah sikit air tu. Jadi awak gaul situ, saya panaskan yang ni. Kita masukkan minyak zaitun. Zaitun. Mana sih Berapa zaitun banyak tu ni? minyak zaitun nak letak? 10 lah, 10 bit lah, 10 bit. Okey. 5, 7, 8, 9, 10. Okey, saya akan letakkan ayam ni dulu. Nampak dia punya handsome ni macam ni. So, nampak dia punya bunyi tu. Tengah ya, sekali lagi ya.
So kalau bulan puasa ni kan, siapa yang siapkan juada berbuka dan sahur? Siapkan tu nanti kita dah ada anak. Kita dapatkan diorang sama-sama siapkan. Itu disiplin kat rumah lah. Jadi okey, kau siapkan air. Yang kau siapkan pinggan mangkuk. Mak dia nanti tengah masak. Lepas tu ni, jadi bila masak, letak tu dia kira macam makan bermasyarakat. Baunya penonton, inilah dia nasi lemak kobis bunga diiringi dengan sambal tumis dan juga telur dadar. So penonton di rumah, diharapkan anda mencuba resepi Suami Yusof ni. Dari kami berdua, selamat berbuka puasa. Wah, tak sangka Suhaimi boleh masak ya. Dapur pun naik kecoh. Rugi rasanya kalau tak cuba resepi baharu yang dikongsi Suami tu. Terutama untuk mereka yang ingin berbuka dengan hidangan yang sihat. Baiklah, Warna Ramadan akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan menjenguk ke segmen Cabar yang mengikuti jejak selebriti Singapura menyumbang kembali kepada masyarakat. Juga kita akan kongsi tip mengemas bilik skor atau declutter barang-barang yang tidak digunakan lagi. Jangan ke mana-mana, nantikan kami terus dalam Warna Ramadan. Kita jumpa lagi dalam Warna Ramadan. Suzairi, antara elemen menarik yang disuntik dalam Warna Ramadan kali ini ialah penglibatan selebriti Singapura dalam menyumbang kembali kepada masyarakat sempena Ramadan ini dalam segmen Cabar. Dan misi selebriti ini akan dibagikan kepada 3 bahagian: persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian atau pelengkap misi. Dan untuk minggu pertama ini, Warna Ramadan akan bersama seorang selebriti dan anaknya melaksanakan misi pilihan mereka. Apakah yang ingin dicapai mereka sempena Ramadan ini? Mari kita saksikan persiapan mereka dalam Cabar. Saya dan anak saya, Elia, mempunyai perhubungan yang sangat erat. Walau sibuk, saya akan selit waktu untuk bersamanya. Bila ada waktu, Elia suka melukis. Melalui warna dan lukisan, dia dapat luahkan perasaannya. So we can make a few, then later we join them together just like this. Okay, Mami ambil warna Kuning. kuning. Elia punya favourite colour apa? Purple. Roll, 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 roll. Good job. Well done. Okay, good job. Okay, good job. Okay. I love purple. Elia, Mami nak tanya. Elia, tahun ni Elia nak puasa tak? Nak cuba puasa? Tak nak? Elia kena cuba. Kalau Elia puasa, Elia tak boleh buat apa? Minum dan makan. Elia tak boleh minum dengan makan. Elia suka tolong orang tak? Suka tolong orang. Elia nak tolong orang? Mana Elia punya kuki? Sini. Kat sini? Kuki kat atas? Bolehlah. So cute. So cute. So cute. So cute. Memandangkan kali ini Elia ni dia lebih peka dan bijak. Jadi Ramadan kali ini saya ingin terapkan nilai-nilai memberi dan membantu orang yang memerlukan. Elia, kita kena tolong orang, okey? Okey. Are you happy with your artwork? Yes, I am. Oh, cantik kita. Cantik. Yay.
Hello. Hello, hi Lydia. Hello Puan Zaleha. Sebenarnya saya telefon ni, saya ada hajat. Hajat saya ni, saya nak bawa anak saya buat aktiviti khas sempena bulan Ramadan. Kami ada aktiviti khas bersama pelajar. Kami akan membuat kerja kemasyarakatan khas buat Masjid Akal Kampung Melayu. Para pelajar kami akan mereka alas gelas atau koster menggunakan bahan resin dan dihias dengan bunga-bunga kering. Marilah join kami. Kalau macam tu, saya bawa anak saya ke sana, boleh? Boleh. Jumpa nanti. Bye. Elia? Yes, Mommy. Okey, lepas ni Mami nak bawa Elia pergi jumpa kawan-kawan baru. Nak tak? Nak. Okey, let's go! Nak tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh mereka? Jangan lupa untuk saksikan kesinambungannya dalam Warna Ramadan esok. Ya, Fiza, selalunya bila tiba bulan Ramadan ni kan, mulalah orang nak mengemas rumah untuk buat persiapan raya, betul kan? Tapi ada tu pula ada masalah untuk buang barang-barang yang mempunyai nilai sentimental. Alah, saya terasalah Suzairi. Ada kalanya barang-barang yang kita tak tahu nilainya, kita longgokkan dalam bilik stor. Yalah, bila ada dalam stor kan hilang dari pandangan. Kata orang, hilang dari pandangan, hilang terus dari ingatan. Jadi untuk segmen seterusnya ini kita akan kongsi tip mengemas barang-barang yang tidak digunakan lagi dan juga bagaimana kita boleh mulakan Ramadan dengan declutter ruang yang sempit seperti bilik stor dalam segmen Gaya. Bila dah datang mood kemas-kemas, mulalah kita longgok barang-barang yang kita tak pakai lagi dalam bilik stor. Tapi bila kita buka bilik stor, macam-macam harta karun yang ada. Siapa terasa? Kadang-kadang dah sesak sangat, kita pun lupa apa yang kita simpan. Kalau dah tak ada ruang lagi, sebaik-baiknya kita declutter bilik stor kita. Tapi sebelum tu, tahukah anda makna declutter? Untuk tahu kalau teknik decluttering ni betul-betul berkesan ke tidak, hari ini saya dengan seorang yang sangat pakar dalam bidang ni ya. Inilah dia, Khairul Anwar. Apa khabar Khairul? Ya, Alhamdulillah. Selamat datang ke Warna Ramadan ya. Terima kasih kerana mengundang saya. Khairul, jadi saya ni dah biasa dengan perkataan decluttering ni. Jadi tapi apakah perbezaannya dengan mengemas seperti biasa? Clutter bermakna barang-barang yang kita miliki yang bersepah dan berserak. Jadi declutter ini adalah mengurangkan barang-barang kita supaya menjadi lebih kemas dan teratur. Jadi apakah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mula proses decluttering ni khususnya di bilik stor? Langkah pertama adalah kita kenal pasti satu ruang yang luas seperti di ruang tamu dan kita bahagikan ruang itu kepada dua. Dan bahagian yang satunya adalah untuk barang-barang yang kita ingin simpan dan yang kedua barang yang kita tidak ingin simpan. Dan setelah itu kita keluarkan semua barang-barang kita dari stor dan letakkan kepada bahagian yang kita inginkan. Untuk barang-barang kita ini sebaiknya kita adakan 3 kategori. Yang pertama barang-barang yang selalu dipakai, yang kedua kadang-kala kita pakai dan yang akhir sekali sering ataupun jarang sekali kita pakai. Jadi kalau kita ada rack di dalam stor kita, racking kan, barang yang kita selalu dipakai kita letak di bahagian bawah dan barang yang jarang dipakai kita taruh di atas. Kita tentukan tempat di store itu dan kemudian kita buat labeling. Jadi dengan cara ini mudah untuk kita tahulah mana barang kita di dalam store. Jadi ada tak kriteria utama untuk kita tentukan barang kita harus disimpan atau dibuang atau diberi kepada orang lain? Kita tanya diri kita, barang ini kita pakai tak selama 1 tahun yang kebelakang ini? Kalau jawapannya kita tak gunakan 1 tahun yang lepas ini, maka tibanya masa untuk kita lepaskannya. Bagi untuk tahu sama ada barang itu kondisi baik untuk kita berikan kepada orang, kita cuba tanya diri kita, kalau barang itu kita nak jual kepada rakan kita atau saudara kita, mereka nak beli tak? Kalau mereka nak beli, bermakna kondisinya baik lagi. Kalau mereka tidak mahu beli, maka kondisinya tidak sesuai untuk mereka gunakan. Jadi Khairul, boleh tak Khairul rumuskan tips supaya kita elakkan diri daripada melonggokkan barang dalam bilik stor sampai tak terkawal? Yang pertama, kita perlu tentukan tempat di dalam stor ini di mana kita letak barang itu. Apabila kita nak pulangkan barang itu pada tempat itu, kita tahu tempat ini tempat dia. Dan kita tak akan ambil mudah dan longgok di mana-mana sahaja.
itu dia. Terima kasih Khairul Anwar. Sia-sia saja kalau anda abaikan segala tip dan panduan yang dikongsikan hari ini. Mulai hari ini, jangan anda longgokkan barang-barang dalam bilik stor ya. Bak kata orang, nak beli senang, nak buang sayang. Jadi diharapkan dengan tip yang dikongsi, anda akan dapat bebaskan ruang sempit dalam rumah anda. Tapi sebenarnya kita bukan saja declutter bilik dan ruang yang ada. Bulan Ramadan ini juga menggalakkan kita untuk declutter jiwa dan raga kita agar bersih dan suci sepanjang Ramadan ini. Kita akan menyentuhnya nanti bersama tetamu undangan dalam segmen Sembang. Jadi jangan bergerak ke mana-mana. Kita akan kembali bersama anda sebentar saja lagi. Anda sedang menyaksikan Warna Ramadan. Saya percaya ramai yang mengambil peluang Ramadan ini untuk mensucikan hati dan diri. Ayo dengar perkongsian dan penjelasan yang bakal dikongsikan dalam segmen Sembang. Dalam kita menjalani ibadah puasa, pastinya kita juga harus buat persiapan. Maksud saya bukan buat persiapan untuk juadah buka ataupun sahur ya. Sebenarnya mempersiapkan hati, jiwa, fizikal dan mental kita dalam mengharungi bulan Ramadan. Dan untuk kongsi tentang bagaimana kita boleh sucikan jiwa kita, kukuhkan raga sempena Ramadan ini, hari ini kita ada tamu dengan kita iaitu Ustaz Muhammad Irwansyah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Apa khabar? Ustaz, apakah persiapan diri yang utama yang harus dilakukan menjelangnya Ramadan? Persiapan utama dalam kita mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan ini ada banyak, ada pelbagai. Mungkin kita boleh mula dengan kita mempersiapkan hati kita. Maknanya kita ingin membersihkan hati kita supaya tujuan yang kita lakukan itu lebih jelas. Jadi bagaimana kita boleh membentukkan jiwa dan hati yang tenang sempena Ramadan? Ramai orang yang salah sangka. Bila kita nak jadi baik, maknanya kita anggap orang di sekeliling kita semua akan jadi baik dengan kita. Tapi tak benar sebenarnya seperti itu. Bila kita nak jadi baik ini, kita perlukan banyak berusaha. Ada faktor luaran dan juga ada faktor dalaman. Jadi faktor luaran tu kita boleh ringkaskan menjadi SLA. S yang pertama tu sibuk. Sibuk ni maknanya jangan terlalu sibuk di bulan Ramadan ini sampai kita terlalu penat sehingga kita tidak ada masa untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita, dan itu banyak berlaku pada masyarakat kita. Yang kedua adalah L. L maknanya kita menjaga lidah, lisan kita. Yang ketiga adalah A. A maknanya akhlak. Jaga akhlak kita sesama manusia. Itu SLA, faktor luaran. Dan faktor dalaman pula, ya, kita ingat 3S. S pertama ni, kita kena senantiasa sangka baik kepada Tuhan. Maknanya apa yang berlaku itulah yang terbaik untuk diri kita dan kita kena belajar. S yang kedua ni adalah kita kena senantiasa syukur. Syukur atas segala yang diberikan kepada kita. Bila kita syukur dengan apa yang diberikan kepada kita ini, ditambah di situ akan datang ketenangan dalam diri kita. Dan S yang ketiga, serah penuh kepada Tuhan. Maksudnya bukan kita dah tak mampu nak buat baru berserah. Tak, daripada awal pekerjaan kita serah kepada Tuhan. Kita rancang seperti ini, nak jadi seperti ini. Ya, tetapi jika jadi sebaliknya, tak apa. Kita serah penuh kepada Tuhan. Pastinya jika diizinkan, maka kita ini akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih damai hati kita dan kurang kusut fikiran kita. Dengar tu penonton, apa-apa pun jangan lupa ya, SLA dan juga SSS. Ni cakap pasal ni sebenarnya bagaimana pula puasa boleh timbulkan kepribadian yang positif? Bila kita kata puasa ni tujuannya supaya kita mencapai status takwa yang lebih tinggi. Lebih ingat kepada Tuhan, tidak lupa, lebih taat, tidak bermaksiat, lebih syukur, tidak kufur. Jadi bila kita ada positif dalam diri kita ni, kita mengekang lidah kita daripada bicara benda-benda yang tak elok pada bulan Ramadan ini, secara semula jadi, dia akan membuatkan hati kita menjadi bersih. Bila hati kita bersih, apa yang keluar daripada kita semua adalah yang bersih. Jadi Ustaz, ada tak kata-kata akhir untuk penonton di rumah? Kita perlu sedar yang kita mesti dan pasti akan diuji. Kita tidak akan dikatakan orang yang baik kalau kita belum diuji. Setiap ujian tu ada ganjarannya. Betul. Cuma kita tahu bila ya. Ya, kadang datang secara instantly juga. Betul. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi kongsi tips bersama kami semua. Bukan saja ia boleh diamalkan di bulan Ramadan, tapi juga boleh diamalkan setiap hari supaya kita menjadi individu yang lebih positif dan semoga Ramadan kita lebih bermakna. Itulah dia satu perkongsian yang cukup menarik dan saya harap anda dapat meraih
manfaat dalam setiap paparan yang disajikan. Dalam segmen Sembang Esok, Warna Ramadan telah mengundang seorang pakar pemakanan yang akan berkongsi apa yang berlaku pada tubuh seseorang semasa berpuasa. Juga resipi istimewa daripada juara Raja Kulinari Zakia Jalil yang akan berkongsi jua dapur cuci mulut untuk berbuka puasa dalam segmen Hidang. Ketahui juga kesudahan misi cabar bersama selebriti minggu ini. Juga tip gaya mengenakan pakaian yang sesuai untuk kita gayakan di bulan Ramadan ni. Semua ini dan banyak lagi kandungan menarik yang akan dikongsi. Jadi jangan lupa janji temu anda bersama kami esok pada waktu yang sama dalam Warna Ramadan.